Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taib, al-yaum sanusawilu PDPR Bahasa Arab tahun 4. Al-yaum yaumul khamis, tarikh 15/7 tahun 2021. Baik. Al-mawdu' al-yaum uhibbu madrasati. Uhibbu madrasati. Saya sayang sekolah saya. Saya sayang sekolah saya. Ismul isyarah. Ismul isyarah. Apa maksud ismul isyarah? Ma makna ismul isyarah? Baiklah, kita tengok apa maksud dia. Kata tunjuk. Dalam bahasa Melayu bermaksud kata tunjuk. Baik. Apa yang nak kita belajar adalah ini. Ustaz tunjukkan ada 4 perkataan. Iaitu yang pertama itu. Kedua ini. 3 di sana. Keempat di sini. Baiklah. Ini. Tengok pada kotak berwarna kuning. Hazihi. Kotak berwarna merah. Haza. Haza dan hazihi membawa maksud ini. Maksudnya adalah sama. Haza, ini. Hazihi pun ini. Baik, kita nak tengok bilakah perlu kita guna hazihi dan haza ini. Walaupun maknanya sama, tetapi penggunaannya berbeza. Kita tengok. Untuk hazihi ya. Yang pertama, hazihi adalah untuk perempuan. Contohnya, hazihi Aminah. Aminah kan perempuan. Hazihi Zaitun. Ini Zaitun. Ini Aminah. Hazihi Normah. Ini Normah. Okey, kita tengok nombor 2. Terdapat huruf ta, iaitu ta marbutah, ta bulat, di akhir perkataan. Contoh, hazihi qa'atun. Kita tengok pada qa'atun. Di akhir perkataan ada huruf ta, ta bulat. Jadi, hazihi qa'atun. Kita tidak boleh cakap haza qa'atun. Ini bermaksud ini dewan. Kita tak boleh cakap haza sebab ada ta. Hazihi. Kita berbalik kepada warna merah pula. Kita tengok warna merah sini. Haza adalah untuk lelaki. Contoh, lelaki lebih jelas. Haza Ustaz Khairul. Ini Ustaz Khairul. Haza Cikgu Tajudin. Ini Cikgu Tajudin. Kami kan lelaki, jadi haza. Baik, kita tengok nombor 2 ni. Tidak terdapat huruf ta. Ta marbutah di akhir perkataan. Tidak terdapat. Kalau hazihi tadi, terdapat. Makna ada huruf ta. Contoh, kita tengok contoh ya. Haza mat'amun. Ini kantin. Ini kantin. Tengok pada perkataan mat'amun. Di hujung sekali ni tidak ada huruf ta. Tak ada. Sebab itu dia haza. Haza mat'amun. Kita tengok berbalik pada warna kuning. Kita tengok. Ada huruf ta. Ta bulat. Menjadi hazihi. Kita balik pada warna merah pula. Kita tengok warna merah. Haza mat'amun. Di akhir perkataan. Tidak ada huruf ta bulat tu. Jadi haza. Haza mat'amun. Faham? Fahim tu? Baik, kita teruskan lagi. Kita buat ujian sedikit. Okey. Ayin haza atau hazi. Tentukan haza ataupun hazihi. Kita tengok satu persatu. Taib. Nabda, kita mula. Maktabatun. Maktabatun. Awalan nanzur
akhirul kalimah, pada akhir kalimah ada huruf ta. Jadi maktabatun, hadza maktabatun ataupun hazihi. Disuruh kita tentukan hadza ataupun hazihi. Jadi di sini hazihi. Hazihi maktabatun sebab ada huruf ta. Kedua, musalla. Tengok perkataan di akhir. Tak ada. Kalau tak ada, hadza. Hadza musalla. Mukhtabarul komputer. Makmal komputer. Mukhtabarul komputer. Tengok perkataan. Okey, bagi dua perkataan. Contoh yang ni. Ni mukhtabarul komputer bermaksud makmal komputer. Dia ada dua perkataan. Pertama, mukhtabaru. Yang kedua, komputer. Okey, di sini mukhtabaru komputer bermaksud makmal komputer. Jadi kita nak tengok di akhir perkataan komputer ke mukhtabaru. Jadi untuk makluman murid-murid, kita kena tengok pada perkataan yang awal. Perkataan yang mula-mula. Kita tengok di akhir ni tak ada huruf ta kan? Jadi hadza mukhtabarul komputer. Nah, ingat, ulang balik, kita tengok pada perkataan yang pertama. Bagi ungkapan yang ada dua perkataan macam ni, makmal komputer, kita tengok pada perkataan yang pertama. Sama juga macam makmal sains, bilik guru. Dia ada dua perkataan, bilik satu, guru satu. Kita tengok pada perkataan yang pertama. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Hammamun. Hammamun, tandas. Hammamun adalah tandas. Tengok. Tidak ada huruf ta. Jadi, hadza hammamun. Betul, bagus. Seterusnya, ghurfatul muallimina. Ghurfatul muallimina, bilik guru. Kena tengok pada perkataan mana? Yang pertama. Ada huruf ta. Jadi, hadhihi ghurfatul muallimina. Baiklah, yang terakhir. Makmalul ulumi. Makmalul ulumi. Makmal sains. Kita tengok pada perkataan yang pertama. Ada tak huruf ta di akhir perkataan ni? Tak ada kan? Jadi, haza makmalul ulumi. Okey, bagus. Tadi ini, sekarang kita nak tengok itu pula. Baik, itu. Tilka, ni Ustaz salah eja ya. Tilaka pula Ustaz. Sebenarnya tilka. Okey, tilka bermaksud itu. Zalika bermaksud itu juga. Sama maksud. Tetapi penggunaan dia sama macam hadza dan hazihi tadi. Ada beza. Ada waktu kita kena guna tilka. Ada waktu kita kena guna zalika. Okey, kita tengok. Bila masa kita perlu guna tilka. Okey. Tilka adalah untuk perempuan. Contoh, itu siapa? Itu Wardina. Tilka Wardina. Contoh lagi, tilka Aina Atirah. Itu Aina Atirah. Okey. Tilka Fatin Khairina. Itu Fatin Khairina. Sebab dia perempuan. Tapi sekiranya kita tak tahu perkataan tu apa-apa kan. Benda ke ataupun kita tak tahu maksud. Jadi inilah. Kita tengok nombor 2. Terdapat huruf ta di akhir perkataan. Kita tengok. Sama macam tadi. Macam hazihi juga. Contoh. Tilka qa'atun. Itu dewan. Itu dewan. Tengok pada perkataan qa'atun ni. Di akhir sekali ada huruf ta. Jadi tilka. Sama macam hazihi tadi. Baik. Faham? Kita tengok. Zalika. Zalika adalah untuk lelaki. Zalika Ustaz Khairul. Itu Ustaz Khairul. Zalika Cikgu Fuad. Itu Cikgu Fuad. Kita dah tahu. Dah jelas Cikgu Fuad itu lelaki.
Baik. Sekarang kita tengok nombor 2. Ustaz salah tulis ni nombor 1 pula. Nombor 2 ya. Tidak terdapat huruf ta di akhir perkataan. Sama macam tadi. Macam haza. Tidak terdapat huruf ta di akhir perkataan. Contohnya, zalika mat'amun. Itu kantin. Zalika mat'amun. Itu kantin. Sebab apa dia zalika? Sebab di akhir perkataan ni tidak ada huruf ta marbutah. Tidak ada ta bulat tu. Ta bulat macam ni tak ada. Macam ni. Cuba tengok warna purple ni. Tidak ada ta ni. Jadi itu kantin. Kita gunakan kalimah zalika. Okey. Kita uji lagi sekali. Maktabatun. Kita tengok sebelum tu. Ayin zalika atau tilka. Dia suruh tentukan. Ni ada silap tau. Sebenarnya dia suruh kita tentukan zalika ataupun tilka. Baiklah kita tengok sini. Maktabatun. Apa? Tilka maktabatun. Musalla tidak ada huruf ta. Zalika musalla itu surau. Mukhtabarul komputer, tengok pada perkataan yang pertama tidak ada huruf ta. Zalika mukhtabarul komputer itu makmal komputer. Hammamun bilik air ataupun tandas tidak ada huruf ta, jadi zalika hammamun. Seterusnya ghurfatul muallimina. Ghurfatul muallimina. Okey, perkataan ini kita tengok pada yang pertama ni ya. Ungkapan ini kita tengok pada perkataan yang pertama. Ada huruf ta. Jadi, tilka ghurfatul muallimina. Itu bilik guru. Ma'malul ulumi. Ma'mal sains. Ma'malul ulumi. Ma'mal sains. Baik. Kita tengok pada perkataan pertama. Tidak ada huruf ta. Jadi, nak cakap apa? Zalika atau tilka? Pandai. Zalika ma'malul ulumi. Okey. Sekarang kita nak tengok pula. Huna di sini. Ismul isyarah seterusnya. Huna bermaksud di sini. Hunaka di sana. Hunaka di sana. Huna di sini. Tengok seterusnya. Ismul. Okey, ni adawatul istifham. Ini kita kena faham. Kita kena tahu. Nanti bila ustaz tanya, apa ini? Ma haza. Ini. Apa itu? Ma haza. Awak tak tahu apa maksud ma. Ma bermaksud apa. Ma bermaksud apa. Aina bermaksud di mana. Ingat ni ya. Ma apa, aina di mana. Kita tengok yang ma dulu. Contoh, ma haza. Apa ini? Soalan apa ini? Contohnya, ustaz pegang pen. Ma haza. Awak pun akan jawab. Haza qalamun. Ini pen. Haza. Ini cara jawab. Haza qalamun. Contoh, ustaz pegang pintu. Ma haza. Haza babun. Okey, sekarang kita tengok aina. Aina qa'atun. Di mana dewan? Di manakah dewan? Kita tengok cara jawab. Huna qa'atun. Di sini dewan. Di sini dewan. Ataupun kalau kita nak cakap di sana dewan. Hunaka qa'atun. Di sana dewan. Faham? Baik. Hadza faqat minni. Ini saja daripada saya untuk hari ini. Syukran. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.